Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga baginda, para sahabat dan seluruh umat Islam. Sebenarnya hari ini saya ingin berkongsi sedikit pengetahuan saya tentang sejarah peranan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin dan contoh terbaik bagi umat manusia, serta pengajaran yang sebenarnya banyaklah yang kita boleh ambil dalam peranan kita sebagai khalifah di bumi ini, terutama pada zaman generasi Madani yang kita boleh tahu serba mencabar ini. Okey, pertama sekali sebelum tu, mari kita sama-sama imbas dahulu keadaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam yang dikenali sebagai zaman jahiliah. Mereka ini dikenali sebagai masyarakat jahiliah kerana mereka hidup dalam keadaan huru-hara, penuh dengan ketidakadilan dan penindasan serta keruntuhan akhlak dan moral yang banyak berlaku pada ketika itu. Antara contoh peristiwa yang berlaku pada ketika itu ialah peristiwa anak perempuan ditanam secara hidup-hidup dan kebanyakan kabilah Arab sering berperang tanpa sebab yang kukuh. Dalam keadaan masyarakat Arab yang huru-hara pada ketika itu, betapa Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan terakhir untuk menyampaikan risalah tauhid kepada mereka. Rasulullah SAW bukan sahaja diutuskan untuk menyampaikan risalah tauhid, tetapi juga untuk memperbaiki akhlak masyarakat Arab pada ketika itu. Baginda pada ketika itu mengamalkan konsep dakwah yang lemah lembut, yang seterusnya kita boleh lihat dapat menarik ramai orang untuk memeluk Islam. Sebelum saya menceritakan sejarah peranan Rasulullah SAW dalam memimpin umat pada ketika itu, mari kita fahami dulu konsep khalifah yang sebenar. Khalifah ni membawa maksud kepada wakil ataupun pemimpin. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengamanahkan manusia menjaga dan menguruskan bumi ini dengan sebaik-baiknya, seperti yang disebut dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan bumi ini menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Sebelum terciptanya manusia, kita dapat tahu jin dan malaikat diciptakan dahulu, tetapi betapa mulanya darjat manusia, Allah Subhanahu Wa Taala memilih manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Okey, salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam yang menunjukkan kepimpinan dan akhlak mulia Rasulullah SAW adalah Perjanjian Hudaibiyah. Jika kita menelusuri Perjanjian Hudaibiyah pada ketika itu, kita dapat lihat Perjanjian Hudaibiyah ini isi kandungannya tidak terlalu memihak kepada umat Islam, tetapi kerana kebijaksanaan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tetap menerima perjanjian tersebut kerana Rasulullah SAW percaya bahawa perjanjian ini akan membawa kebaikan, dan peristiwa tersebut dibuktikan dengan banyaknya orang yang memeluk Islam selepas daripada peristiwa tersebut. Jadi kita dapat mencontohilah akhlak Rasulullah SAW, iaitu bijak dalam mengatur strategi. Selain daripada peristiwa sejarah pimpinan Rasulullah SAW, kita juga dapat contohi daripada kisah kepimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih ni berjaya menakluki kota Konstantinopel pada umur 21 tahun tanpa berlakunya pertumpahan darah, seperti peristiwa penaklukan kota kota Mekah yang dibuat oleh Rasulullah SAW tanpa pertumpahan darah. Dikatakan Sultan Muhammad Al-Fatih ini merupakan sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik kerajaan dan sebaik-baik tentera. Kerana Sultan Al-Fatih ini mengamalkan ciri kepimpinan berdasarkan ciri kepimpinan Rasulullah SAW dan berdasarkan Quran dan Sunnah. Kita sebagai khalifah pada zaman generasi Madani sekarang ni, kita perlulah memahami bahawa peranan kita sebagai khalifah adalah satu tanggungjawab besar yang diwarisi daripada Rasulullah SAW dan para pemimpin terdahulu. Kita dapat lihatlah mereka sangat berpegang kepada ajaran Rasulullah SAW dan sunnah Rasulullah SAW ketika memimpin.
kesimpulannya, sejarah Islam ni mengajarkan kita banyak pengajaran berharga, iaitu Rasulullah SAW telah menunjukkan contoh yang terbaik, dan Sultan Muhammad Al-Fatih. Selain daripada itu, kepimpinan sahabat baginda Rasulullah SAW selepas kewafatan baginda juga kita boleh ambil iktibar. Semoga kita semua terus istiqamah dalam melaksanakan tugas sebagai khalifah dengan penuh keikhlasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.